Okey, hari ini kita akan mempelajari tentang konteks diagram. Okey, konteks diagram ini adalah kita nak membuat sempadan apa yang patut ada, data-data apa yang patut tiada di dalam sistem kita. Okey, so yang pertama dalam konteks diagram anda memerlukan blok user sebegini. Bentuk segi empat tepat dan juga simbol bulat. Untuk representasikan ini adalah pengguna sistem. Ini adalah nama sistem itu, dan di dalam bentuk bulat ini anda perlu meletakkan tambang kosong. Ini bermaksud ini adalah konteks diagram. Konteks diagram adalah wajib mempunyai satu simbol bulat di dalamnya, perlu letakkan kosong dan letak nama sistem di dalam ni. ATM sistem. Ini adalah contoh saja. Dalam ATM sistem, apa yang anda perlu ada di dalam siapakah pengguna kepada ATM sistem? Of course, semestinya adalah penggunalah sendiri dan juga sistem bank. So di dalam konteks diagram, apa yang dia cuba untuk memodelkan? Kita cuba modelkan apakah data-data yang diperlukan di antara sistem ini. Di antara sistem dan juga pengguna itu sendiri, apakah data yang perlu ditukar ganti di dalam di antara pengguna dan juga sistem. Sebagai satu contoh, pengguna akan memberikan kad, ATM card lah, dan juga password, nombor PIN. ATM sistem, apakah informasi yang diperlukan untuk diberitahu kepada pengguna semasa dia menggunakan ATM machine. Contohnya adalah balance. Balance yang ada, nombor PIN, kad ATM, dan juga amount yang hendak dikeluarkan. Amount yang berapa jumlah yang dimasukkan dan dikeluarkan. Dan juga yang ni ATM sistem akan bagi tahu informasi jumlah duit yang akan dibagi kepada user tersebut. Sebagai satu contoh, dekat sini, cara untuk menamakan error-error yang berwarna hitam ini, anda tidak boleh letak nama, dia punya sintaks mesti adalah objek, nama objek seperti duit. Nombor PIN. Ini adalah contoh ya, nama kalau ada nama. Semua ini adalah berbentuk objek. Anda tidak boleh menamakan data-data ini sebagai contoh verb dan juga noun, iaitu kata-kata kerja dan juga kata nama. Ini salah ya. Ini cara menamakan data-data ini adalah cara yang tidak betul. Anda tidak boleh letak contoh. Kebanyakan pelajar suka letak error-error ini berbentuk begini. Check amount. Ini adalah perkara yang salah untuk dibuat dalam konteks diagram. Dia mesti berbentuk data, kerana apa yang hendak dimodelkan oleh konteks diagram adalah pertukaran data di antara pengguna dan juga sistem itu sendiri. Ya, adik-adik? Itu sahaja konteks diagram. Senang saja, bukan? Kita akan sambung lagi. Bagaimana untuk mengembangkan konteks diagram ni untuk menjadikan dia sebagai DFD, diagram level 1 sehingga level N. Terima kasih. Anak-anak,
Okey, hari ini kita sambung pelajaran kita di dalam chapter 4. So, dalam chapter 4, anda akan mempelajari bagaimana hendak memodelkan, melukis dan menggambarkan requirement yang anda telah belajar di dalam chapter 3 dan chapter 2, di mana anda tahu bagaimana untuk mengcollect requirement system, anda tahu macam mana hendak menulis. Selepas anda menulis, anda perlu memodelkan di dalam sebuah gambar rajah. Okey, untuk sistem real time ataupun structural system yang bukan berkenaan dengan OOAD, okey, Object Oriented Analysis dan Design, ini adalah structural design. Chapter 4 akan mengajar anak-anak semua bagaimana hendak memodelkan requirement di dalam structural design ataupun real time system sesuai untuk menggunakan gambar rajah ini. Okey, yang pertama, okey, gambar rajah yang anda akan belajar di dalam chapter 4 ini adalah okey, DFD diagram. Okey, dan juga okey, so yang pertama adalah anda akan belajar context diagram dulu. Okey, sebentar ya. Okey. Okey, context diagram. Okey, yang kedua adalah DFD. Okey, anda perlu buat context diagram dulu, baru anda boleh buat DFD. DFD ni adalah data flow diagram. Okey, dalam data flow diagram, yang pertama anda perlu melukis level 0 dulu. Ini adalah secara umumnya, okey, DFD diagram level 0 ni dia akan memodelkan keseluruhan sistem anda secara umum. So, di dalam level 0 anda perlu pecahkan lagi ke dalam level, dia panggil level N, maksudnya 1 sampai N. Okey, level 1 sampai N ni bermaksud sampai anda tidak boleh dipecahkan lagi. Nanti saya terangkan bagaimana anda boleh menentukan dia level 1 ataupun level 2 ataupun level 3. Kebiasaannya sebuah sistem paling banyak pun dia akan memecah atau mendetailkan proses di dalam level 0 ini sampai 3 peringkat sahaja ataupun 2 sudah memadai. Okey, lihat ke bagaimana sistem itu, user sistem itu untuk memahami proses sistem itu dan bagaimana kompleks. Okey, complication, okey, dia punya kesusahan ataupun kedetailan sistem itu untuk dimodelkan. Okey, kita lihat apa first. Okey, yang pertama kita lihat apa itu context diagram. Okey, so di dalam contoh slide dalam chapter 4 sudah ada, dia menerangkan apa itu context diagram dan DFD. Tetapi di sini saya akan menambah bagaimana untuk melukis. Okey, secara mudah saya akan menerangkan di dalam video ini. Okey, stay tune adik-adik. Okey, so yang pertama context diagram adalah okey, sebuah sistem kita hendak buat boundary dia. Okey, saya akan menggunakan contoh vending machine system, iaitu bagaimana anda hendak membeli jajan di dalam mesin ataupun anda hendak membelikan minuman bergas, okey, berkarbonat di dalam mesin itu. Okey, yang pertama dalam konteks diagram dia nak set boundary. Okey, dia nak set siapa yang akan ada di dalam sistem ini, siapa pengguna sistem dan siapa yang relate dengan sistem ini. Yang pertama kita buat dulu. Okey, dalam konteks diagram secara tradisional dia adalah berbentuk bulat. Okey, so dalam slide dia ada berbentuk segi empat. Dua-dua ini adalah sama. Okey, anda boleh menggunakan tradisional ataupun yang modern. Okey, yang penting dalam konteks diagram anda perlu meletak nombor kosong untuk mewakili ataupun menggambarkan ini adalah konteks diagram. Nombor kosong ini di atas kepala sama ada yang bulat ataupun di yang petak. So, saya akan menggunakan yang bulat lah untuk memudahkan saya untuk melukis. Okey ya. Okey, yang pertama di dalam konteks diagram ini ya.
anda perlu letak nama sistem. Contoh di sini adalah, contoh di sini nama sistem ini adalah vending machine. Ini adalah vending machine system. Anak-anak, kita sambung ya. Ini adalah vending machine system. So di dalam vending machine system ini, so anda akan memodelkan siapa yang pengguna vending machine system ini. Yang pertama, dia mesti ada pelanggan lah, customer. Yang kedua, orang yang akan maintainkan ataupun operator yang akan maintain sistem ini. So di dalam konteks diagram, apa yang dia hendak modelkan adalah apa data-data yang akan masuk dan keluar melalui stakeholder ini, stakeholder customer dan operator ini. Siapakah stakeholder yang terlibat di dalam konteks diagram ni dan bagaimana stakeholder ini menukar data yang berkenaan di dalam sistem tersebut. Contoh di sini di dalam vending machine, customer akan memasukkan objek. Objek ni adalah umum. Objek boleh jadi apa-apa sahaja, wang kertas, duit kertas, dan sebagainya. Dan juga dia boleh memasukkan sesuatu yang bukan adalah mata wang ya, contohnya kertas biasa, kertas putih. So sistem perlu memastikan, mevalidasi bagaimana apa yang dimasukkan oleh customer tersebut. Jika customer memasukkan sesuatu yang tidak sah, sistem perlu kembalikan informasi, iaitu customer memasukkan slug. Slug ni adalah benda yang tidak sah. Contohnya, dia masukkan plastik, dia masukkan kertas A4 ke, contohnya dia potong wang palsu. Ini semua sistem perlu validasi. So selain itu, lepas dia masukkan duit ataupun mata wang, kat sini customer perlu buat selection. Pilihan apa yang dia hendak membeli. Ini adalah return coin. Kita buat satu-satu ya. Return coin ini adalah wang balance. Wang lebihan daripada pembelian tadi, dan juga mestilah produk. Produk yang dibeli, sama ada chickies ke, jajan ataupun air. Yang kedua, kita lihat operator ni, dia masukkan apa di dalam vending machine. Dia mesti masukkan produk dulu. Produk, dia kena masukkan produk. Juga produk punya informasi. Dan juga sistem akan memberikan dia jumlah duit lah, coins ke, atau iaitu kita panggil currency lah, money. So ataupun anda boleh letak coin ataupun notes. So di sini ini adalah contoh yang paling mudah ya adik-adik semua. Ini adalah stakeholder, ini adalah operator. Di dalam konteks diagram ini, dia hendak mewakilkan boundary system, di mana dia hendak menunjukkan di dalam sistem vending machine ni, dia perlu ada customer dan juga operator. Ini adalah dua orang stakeholder yang penting. So di dalam antara stakeholder dengan sistem itu, apakah data-data yang perlu ada? Ini adalah basic data yang perlu ada. Itu sahaja di dalam konteks diagram. Tetapi di dalam konteks diagram, dia ada aturannya ya. Saya terangkan. Yang pertama, anda perlu letakkan, letak nombor kosong di atas bubble ni, atau bulat. Kalau anda menggunakan yang moden, yang petak pun, anda perlu meletakkan nombor kosong ini di atas bubble tersebut. Yang kedua, stakeholder ni, perlulah aturannya, dia perlu ada menjadi seperti seorang pengguna sistem itu, operator ataupun elemen luar ataupun bank. Kalau ada berkaitan dengan bank,
So, itu adalah stakeholder. Okey, yang ketiga, okey, di sini data-data yang ada, dia mesti ada satu keluar, satu masuk di dalam bubble ini. Bubble system ni, dia mesti ada satu data keluar daripada sistem kepada customer dan data masuk daripada customer ke vending machine. Dia mesti dua arah daripada stakeholder. Dia mesti daripada stakeholder ke sistem, sistem mesti balas. Okey, dia mesti ada komunikasi dua arah. Okey? Okey, selepas itu bagaimana hendak menamakan data ini? Dia mestilah kata nama. Okey, ataupun orang putih dalam bahasa Inggerisnya adalah nouns. Okey, dia tak boleh macam insert slug, dia tak boleh. Contoh ya, ni objek, kalau anda letak insert slug, ini adalah verb dengan noun, kata kerja dan juga kata nama, ini adalah salah. So dia perlukan kata nama sahaja di sini. Okey? Okey anak-anak, selepas anda menyiapkan konteks diagram, okey, anda perlu memecahkan atau mendetailkan, okey, proses di dalam sistem vending machine tersebut. Okey, so di dalam vending machine tersebut, okey, apa yang anda perlu buat adalah, okey, di dalam vending machine tersebut, yang pertama anda perlu melukis DFD diagram level 0. Okey, level 0. Level 0 ini adalah yang saya cakap tadi, dia adalah satu model, kita modelkan sistem itu secara umum. Okey, fungsi perjalanan sistem itu secara umum. Okey, selepas kita pecahkan sistem itu secara umum, nanti peringkat seterusnya kita perlu pecahkan lagi satu persatu. Okey, kita akan lihat nanti di dalam pengajaran yang seterusnya. Okey, yang pertama, okey, dia ada aturannya di dalam DFD level 0. Wah, okey. Saya harap adik-adik tidak confuse ya. Okey, yang pertama, DFD level 0 ini, dia ada nombornya. Nombornya seperti ini. Okey, walaupun nama dia level 0, tetapi nombor di sini adalah 1, 2. Dia adalah satu angka nombor. Itu adalah bagaimana kita hendak memodelkan atau menlukis, okey, level 0 punya DFD. Okey, jangan confuse ya. Okey, jangan pening ya adik-adik. Okey, ini adalah aturan-aturannya di dalam DFD diagram. Okey, DFD level 0 hingga level N, okey, aturannya adalah seperti berikut ya. Dalam level 0, okey, nombor yang untuk memodelkan level 0 dia mestilah satu angka, iaitu nombor 1, 2, 3, 4. So kita tengok konteks tadi, konteks diagram di dalam bubble-nya dia adalah nombornya adalah 0. 0 bermaksud ini adalah konteks diagram. Dalam konteks diagram kita hanya letak nama sistem dalam bubble. Okey, di dalam aturan DFD diagram, apa yang anda perlu buat? Aturan pertama anda perlu ingat, di dalam ini cara namakan bubble ataupun DFD diagram ini, dia perlu ada verb dengan nouns. Okey, kata nama, kata kerja dengan kata nama. Okey, contohnya di sini, okey, get customer payment. Okey, get customer payment. So di sini, okey, get kata kerja nouns. Yang ni adalah kata kerja adalah verb, sorry ya. Kata kerja verb. Okey, payment ni adalah kata nama. Okey, ini adalah noun. Ini adalah aturannya ya. Anda tidak boleh mengubah aturannya di dalam melukis DFD sebab ini adalah fungsi-fungsi di dalam sistem. So bila anda hendak membuat fungsi sistem, okey, sistem perlu buat kerja. Maksudnya, apa yang sistem kena buat kerja dan apa yang sistem tu perlu serve. Okey.
nama tu. Serve. Contoh di sini, sistem perlu mendapatkan nouns-nya apa? Customer payment. Okey, kata kerja sini adalah get. Okey, mendapatkan kata nama customer punya payment. Okey, ini adalah kata nama. Okey, dia perlu buat sesuatu, dia perlu serve. Okey, dia perlu buat sesuatu, get customer payment. Okey, faham ya adik-adik? Okey, yang kedua di dalam DFD ini, okey, nama DFD ini adalah data flow diagram. So, di antara bubble ini, yang paling penting adalah data yang data yang flow, data yang mengalir di dalam bubble-bubble yang level 0 ini. Apa data-data yang mengalir? So, bila nama ni di sini, arrow ini, dia memodelkan data. Dia represent data. Dia adalah data yang mengalir. Jika data anda tidak boleh, kebanyakan pelajar, dia suka buat di sini, kata kerja verb dengan noun. Contohnya, insert payment. Ini adalah salah ya. Dia tidak boleh kata kerja dan kata nama di sini sebab dia adalah data. Data adalah satu objek. Ataupun dia adalah data lah. Data dia mesti kata nama sahaja. Contoh di sini, ini adalah payment lah. Payment contohnya kata nama ya. Di sini mungkin change due. Ya. Ini adalah aturan yang kedua. Yang pertama, dalam level 0, anda perlu buat kata kerja dan kata nama. Di dalam data ini, data error yang ni, data yang represent error, dia perlu menggunakan hanya kata nama sahaja. Kebanyakan pelajar silap ya di sini. Elemen yang ketiga di dalam DFD diagram adalah data store. Macam mana nak represent data store? Dia adalah berbentuk seperti ini sahaja. Coin, parameter. Contoh. Dalam vending machine, dia mesti ada simpan data. Bagaimana bentuk RM1? Bagaimana bentuk RM100? So, di sini, dia perlu memastikan sistem vending machine kenal bagaimana bentuk RM1, RM100, RM10 tu bagaimana. Ya. RM10,000 contoh. Bagaimana bentuknya. So, di sini coin parameter ataupun money parameter apa-apa yang nama yang sesuai. Di sini juga perlu dinamakan objek. Ini adalah data. Ini adalah objek. Ini juga sebenarnya ini adalah database. Ya, database. Kita anggapkan ini adalah database dalam memodelkan DFD diagram tersebut. Adik-adik. Ini adalah aturan-aturannya apa yang ada. Dia ada, ingat ya, saya revise sekali lagi dalam DFD level 0. Dia ada 3 elemen yang penting. Yang pertama, bubble. Ni level 0 ya adik-adik. Bubble mesti ada huruf 1 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 20. Contoh, 20 bubble, 20. Dia tiada titik perpuluhan. Ini aturan pertama. Aturan kedua, dia mesti ada error ini. Ini adalah represent. Dia mewakili data. Yang ini mewakili represent proses. Ini adalah proses. Lepas proses apa yang keluar. Sebelum proses apa yang perlu masuk. Ya. Contoh kita nak buat nasi goreng ya. Nasi goreng kita perlu ada bahan-bahannya. Selepas itu barulah keluar dia punya nasi goreng ya. Ini adalah proses. Di dalam ni apa yang berlaku. Kita perlu representkan. Kita perlu menceritakan apa yang berlaku di dalam proses ini. Ini adalah proses. Aturan di dalam proses ini, dia syaratnya dia mesti ada sekurang-kurangnya satu keluar, satu yang masuk, satu yang keluar. Jika adik-adik ada 2 masuk, 1 keluar, tiada masalah. Ataupun 1 masuk,
ya, contoh nak buat nasi goreng, bahannya banyak kan. So, dia ada banyak benda yang masuk, hanya satu saja yang keluar. Ini betul. Okey, yang kedua, ataupun satu saja yang masuk, banyak yang keluar. Okey, ini pun betul. Apa yang salah adik-adik? Yang salah jikalau tiba-tiba tiada masuk tetapi ada yang keluar. Ini adalah perkara yang tidak betul ya. Dalam proses tidak boleh macam ini. Dia mesti ada input dan output. Ataupun adik-adik buat satu keluar, satu masuk, tiada yang keluar. Atau dua masuk, tiada yang keluar. Dua keluar, tiada yang masuk. Ini juga adalah aturan yang salah di dalam memodelkan DFD diagram. Okey? Okey, adik-adik, itu sahaja aturan yang anda perlu ingat. Okey, kita pergi ya. Kita pergi sekali lagi untuk revise. Okey, aturan pertama, anda perlu ada bubble ini. Okey, benda yang bulat ataupun petak yang moden, dan di dalam bubble mesti ada nombor 1, 2, 3 untuk represent dia adalah level 0. Aturan kedua, dia perlu ada error. Error ni adalah dia mewakilkan data. Dia mewakili data. Ini mewakili proses. Yang aturan ketiga, di dalam proses, dia perlu ada error keluar dan dia perlu ada masuk dan keluar. Okey, dia perlu ada error masuk dan keluar. Dia tidak boleh ada keluar sahaja ataupun masuk sahaja. Itu adalah tidak betul. Ini semua salah. Di dalam menggunakan DFD diagram, dia mesti ada satu keluar, satu masuk, ataupun dua masuk, satu keluar, ataupun dua masuk, satu masuk, dua keluar. Semua ini adalah betul asalkan aturannya ada yang masuk dan ada yang keluar dalam tiap-tiap proses tersebut. Itu saja aturan yang anda perlu ingat. Okey, perlu ingat ya, yang di atas aturan untuk menamakan proses-proses ini. Di dalam bubble dia mesti verb dengan noun, iaitu kata kerja dan kata nama. Contoh, okey, get payment. Okey, ini adalah kata kerja, ini adalah kata nama. Okey. Di dalam error ini aturannya dia mesti kata nama sahaja. Okey, dia adalah data. Anda perlu memikirkan data-data yang ada di dalam error-error ini. Okey, ini adalah dia mewakili data ya adik-adik. Okey, so kita pergi kepada DFD. Contoh ya, DFD level 0. Okey. Seperti tadi saya cakap, level 0 ini dia akan mewakilkan, okey, dia akan mewakili, okey, dengan nombor 1, 2. Okey, ini orang baca orang dah tahu. Ini kalau nombor ini seperti ini adalah level 0. Jangan confuse ya. Nama dia level 0, nombor dia 1, 2. Kalau context diagram, dia punya nombor di dalam diagram tu adalah kosong. Okey ya adik-adik. Okey, yang pertama, okey, kita start. Okey, kata error ni boleh datang daripada mana-mana saja. Okey, ini contoh, kita buat satu proses pertama dulu. Okey, get customer payment. Dalam vending machine yang pertama, vending machine akan dapatkan customer punya payment. Okey, contohnya ni perlu ditulis ya adik-adik. Di sini perlu ditulis apa. Okey, contoh, mestilah objek kan. Dia masukkan sama ada kertas, wang duit, kertas, ataupun plastik, ataupun duit shilling. Itu kita panggil objek. Okey. So, bila objek, okey, di sini tadi kita ada satu database untuk validasi sama ada duit itu sistem perlu kenal. Okey, money punya parameter. Okey, so ingat ya, apa yang ada di dalam konteks diagram kita gunakan balik, kita pecahkan, kita detailkan di dalam DFD level 0 ini. Okey, so di dalam ini, so customer masukkan objek, ini daripada customer, anda tidak perlu melukis customer kat sini. Okey, di sini tak perlu ada customer punya petak kat sini, ini tak perlu. So kita terus sahaja pergi ke objek, dan juga ini adalah database money parameter. So 2 masuk, 1 keluar. 2 masuk money parameter, objek dia nak compare. Okey, dia nak verifikasikan sama ada
objek yang dimasukkan ini adalah duit ataupun tidak. Okey. Okey, di sini okey, nombornya di sini kita pergi satu persatu ya prosesnya. Okey, kita akan pergi kat sini, dia adalah okey, valid payment. Okey, ini sudah nombor 2, ini jadi nombor 3. Dia tak ada masalah jikalau dia nombornya tidak berterutan dengan proses, tetapi dia mesti dekat-dekat dan berkaitan. Okey, yang kedua kita nak letak apa? Dispense. Change. Okey, selain ini adalah memberikan baki kepada customer. Okey, selepas dia membeli. Okey, return money. Okey, dispense change lah, dia keluarkan baki. Okey, so kat sini adalah payment. Okey, dia dah validasi, dia ambil payment, dia nak tahu berapa jumlah paymentnya, tolak dengan jumlah barang dia. Okey, produk. Okey, so harga produk. Sini ada satu database lagi, product price. Okey. Okey, so dia akan pergi masuk di sini, sini masuk jumlahnya. Okey, so dia akan kira baki, dia akan pulangkan baki berapa banyak. Okey, di sini ya adik-adik, di dalam error ini, atas error ini dia mesti ada nama ya. Ini adalah aturannya yang saya cakap tadi. Dia mesti ada nama, melainkan dia daripada database. Okey, dia adalah database ini. Kira data parameter ini kita tidak perlu meletakkan nama di sini. Kenapa? Okey. So kita tengok kenapa kita tidak memerlukan nama di sini. Kerana ini sudah mewakilkan nama apa data yang kita keluarkan daripada database tersebut. Okey, database ingat ya, dia adalah 2 line macam ini. Okey, dan juga nama di tengah-tengah. Okey, contohnya produk tadilah. Okey, product price. Okey, dia mesti kata nama juga ya. Okey, so kita sambung kepada bubble yang ketiga. Okey, ingat ya, atas ini jikalau dia tidak daripada data store ni, dia panggil data store dalam ni, kalau dia bukan dari data store, anda perlu menulis okey nama-nama tersebut. Okey, ini adalah payment, ni payment juga. Okey, kita boleh buat nama yang sama masuk ke dalam bubble yang berbeza sebab input yang keluar adalah output yang keluar adalah perkara yang sama. Okey, dia akan validate payment kan? Payment. Dia akan validate payment. Maaf ya, tulisan saya hudo sikit. Okey, so di dalam validate payment, sini masuk payment. Okey, so ni prosesnya. Okey, product price tadi ya. Okey, jauh Okey, product price ini dia akan okey masuk. So dia nak validate payment, yang ni mengguna, yang ni pun guna. Dia nak validate payment itu. Okey, so kat sini maaf bukan kat sini. Okey, dia perlu ada satu bubble lagi. Okey, so kita buat ini bubble ke-6, bubble ke-4, maaf. Okey, ni okey, ini adalah get product price. Okey, ini product price, dia mesti dapat daripada data store product. Okey, so dia akan bagi price kepada sini. Okey, dia perlu keluarkan product price, lepas tu dia masukkan price di dalam validate payment. So ini adalah jumlah payment yang customer masukkan. Yang ni kita nak pulangkan baki, ini kita nak validate. Okey, dia validate sekali lagi untuk get product punya price. Okey, validate payment. So kat sini dia akan change due. So kat sini dia akan change due. Maksudnya kat sini dia validate, dia pulangkan balance. Okey, change due ni jumlah balance yang ada. Okey, validate payment daripada get product price.
Okey, selepas itu, okey, selepas masalah payment sudah selesai di sini, okey, so kita ada customer masuk ke objek, okey, so data store akan mengesahkan ini adalah objek ataupun tidak. Kalau dia adalah duit, dia akan teruskan. Kalau dia bukan duit, dia akan pulangkan kepada customer sebagai dia bagi tahu ini adalah slug, benda yang tidak sah. Okey, lepas dapatkan payment, okey, di sini dulu, okey, dia akan validate payment itu. Selepas dia validate, dia dapatkan product price daripada ini data store. Okey, dia hendak compare. So, bila nak compare, dia mesti dapatkan daripada customer dulu jumlah yang customer masuk dan juga produk punya harga. So, dia kena tolak. Okey, contoh selepas selesai tolak, dia akan memulangkan baki. Okey, so selepas memulangkan baki, dia perlu ada proses di mana dia perlu memulangkan baki kepada customer di sini. Okey ya. Okey, so bagaimana kita hendak tengok bila produk itu customer memilih. Okey, kat sini. So, nampak dia tidak bersambung. Tiba-tiba nombor 5 ini berkaitan dengan okey, selection. Customer nak pilih. Ini sudah selesai. Di atas sudah selesai pasal pembayaran. Okey, kat atas ni 1 hingga 4. Ini adalah customer punya selection. Selepas selesai, customer boleh pilih apa yang dia kehendaki. Okey, customer selection. Okey, bubble ni adalah get valid selection. Okey, dia perlu mengesahkan apa yang customer minta tu ada ke tidak. Okey, so kat sini dia perlu compare apa yang customer pilih, data store, produk yang ada. Okey, ada tak? Contoh, customer pilih Coca-Cola. So, dia check dalam mesin air itu, produk Coca-Cola masih ada ke tidak? Okey, jika ada, dia akan keluarkan instruction valid product. Okey, valid selection. Ya. Okey, di atas ni valid selection. Okey. Selection yang betul. So, apa sistem kena buat kalau barang tu ada? Okey, nombor 6, dia kena dispense produk. Okey, dia kena mengeluarkan produk kepada customer. Okey, customer pun ambil lah air Coca-Cola dia di sini. Okey. Okey. Faham ya adik-adik? Okey, itu sahaja sebenarnya. Okey, price table. Kalau anda nak detailkan lagi, ini adalah produk ini. Okey, dah ni product price. Okey, dah settle. Okey. So, kat sini selepas anda tengok basic proses sudah ada. Okey, pembayaran daripada customer bayar sampai customer dapat produk dia. Nombor 6 ni yang terakhir, customer dapat produk. Apa yang anda rasa nak tambah lagi? Contoh, so kita lihat semua ada satu keluar, satu masuk, satu keluar, satu masuk, satu keluar, satu masuk. Okey, di sini contohnya kita bagi valid selection, nak bagi juga tahu yang valid selection ni adalah perkara yang benar. Okey. So, barulah dia boleh get product price dan return money. Okey. Ini adalah 1 hingga 2, 1, 2, 3, 4 adalah kita nak handle. Okey, kita nak memastikan bagaimana payment itu, proses payment itu diuruskan. Okey, 5, 6 ini proses produk itu diuruskan. Okey, bagaimana customer select, kita check ada tak produk itu dalam mesin, vending machine itu. Okey, melalui data store yang ada. Jikalau ada, kita akan dispense produk ini. Kita keluarkan produk. Okey, ketang produk tu air Coca-Cola jatuh ke bawah. Okey, customer pun ambil, proses pun habis. So, di sini customer ambil produk, customer ambil balance jika ada balance. Okey, ini sahaja DFD level 0 ya adik-adik. Ini adalah contoh level 0. Di dalam slide dia ada menerangkan lagi apa itu level 0. Tetapi di dalam
video ini saya menerangkan secara detail apa aturannya, bagaimana hendak melukis DFD level 0 ini. Ya adik-adik, itu saja untuk level 0. Okey, nanti kita sambung bagaimana kita nak memecahkan bubble-bubble ini. Okey, ke dalam level yang seterusnya. Okey. Terima kasih. Okey adik-adik. So, kita sambung ke level, kita panggil level 1 ataupun level N lah saya panggil. N ni mewakili boleh jadi apa-apa nombor sahaja. Okey, ini adalah pecahan daripada level 0 tadi. So, di dalam contoh ini, yang mana anda rasa boleh dipecahkan lagi? Okey, yang pertama ni biasanya yang ini boleh dipecahkan lagi, ini boleh dipecahkan lagi, ini boleh dipecahkan lagi. Tetapi yang ini dia hanya keluarkan produk. Ini tak perlu dipecahkan. Ini tak perlu nak pecahkan, yang ini pun tak perlu nak pecahkan. So di sini saya akan tunjuk satu contoh. Okey, level M. Bagaimana nak pecahkan? Okey, nak detailkan. Di sini level 0 adalah umum. Level seterusnya adalah detail daripada bubble tersebut. Okey, bagaimana untuk memecahkan? Contoh, saya akan bagi contoh bubble nombor 1 ya. Okey, yang boleh pecahkan kemungkinan bubble nombor 1, 3 dan 5. Okey, di sini saya akan memecahkan bubble nombor 1 iaitu get customer payment. Okey. Dalam level 1, okey, tadi level kosong ya. Ini level 1 lah. Kita panggil ini level 1. Okey, level 1. Okey, aturannya adalah begini ya. Level 1, contoh anda hendak memecahkan get customer, apa tadi? Get customer payment ya. Okey, ini adalah level 0 punya get customer payment tadi di atas. Okey. Okey, anda hendak memecahkan ini. Okey, bagaimana anda perlu buat di dalam level 1? Dalam level 1, bubble, ya. Bubble, aturan bubble di dalam level 1 adalah aturannya seperti ini ya. Okey. So, dalam level 1, kita tahu kita hendak menggunakan nombor 1 dalam level 0. Okey. Di dalam aturannya, dia mesti ada nombor 0.11, 1.12. Okey, ini adalah mewakili level 1. Jikalau anda hendak memecahkan bubble ini lagi untuk level kedua, okey, aturannya contoh anda hendak memecahkan 1.11, okey, 1.12. Okey, ini adalah level, okey, 1.13 katakan. Okey, ini contoh ya. Okey, ini adalah level 2. Seterusnya. Okey, point ini akan ada seterusnya sampai N. Okey, berapa level yang anda hendak memecahkan. Okey, ingat ya aturannya level 1 dia ada 1 titik perpuluhan. Level 2 dia ada 2 titik perpuluhan. Ini adalah aturannya untuk memecahkan. Katakan anda hendak memecahkan, okey, anda nak detailkan validate payment nombor 3. Ya. Okey, nombor 3 adalah validate payment. Di dalam validate payment adalah bubble nombor 3. So, bagaimana anda hendak membuat level 1? Okey, ini daripada level 0. Okey, level 1. Okey, level 1 dia adalah berbentuk begini. Okey, level 1. Okey, level 1 ini adalah nombor 3. Level 1 3.13. Kalau dipecahkan 3.132. Okey, dia boleh pergi. Okey, katakan. Okey, 3 katakan yang ini ada 3 sahaja bubble dalam validate payment ini. Okey, ini daripada level 0. Ini level 1. Ya. Okey. Anda perlu lihat bubble mana yang anda hendak pecahkan daripada level 0. Level 0 ini adalah umum. Daripada level 0 yang umum ini anda identifikasikan, anda pastikan yang mana yang boleh dipecahkan lagi, anda select, anda pilih. So, yang ni katakan 1 dan 3 boleh dipecahkan lagi. Di sini
nak get customer payment, anda perlu mulakan dengan nombor 1 kerana dalam level 0 dia adalah nombor 1. Ini level 1, ini jadinya level 2, 1.11, 1.12. Jikalau anda hendak memecahkan yang ini. Okey, katakan di dalam level 1 ini, yang ini tidak boleh dipecahkan lagi, ini tak boleh dipecahkan lagi, anda hendak memecahkan 3.3. So, di dalam 3.3 level 2, okey, anda perlu menamakannya seperti ini, 3.31, okey, 3.32. Okey, mengikut bubble yang mana yang anda hendak detailkan. Okey ya. Okey, saya bagi satu contoh saja di dalam level 1 ini. Saya akan ambil get customer payment daripada level 0 ya adik-adik. Okey, di sini get customer payment. Okey, so di dalam get customer payment, okey, dia tadi kita dah tahu dia masukkan objek. Okey, so kita tengok get customer payment 1.1. Okey, so dia perlu validate money. Okey, kita detailkan. So, apa yang proses validate money? Apa yang ada yang berkaitan dalam bubble nombor 1 ini, data-data yang berkaitan dengan dia, objek slug payment dengan money parameter, anda kena bawa kepada level yang seterusnya. Anda perlu bawa level yang seterusnya. So, money parameter. Okey, tadi dia ada apa tadi? Okey. Money parameter anda tengok kat sini dia keluarkan payment kan. Okey. So sini adalah payment. Okey, calculate ni adalah payment. Kan kalau dia validate kan. Okey, dia akan calculate coin. Ini adalah 1.2. Okey, dia akan calculate money lah kita dah letak money. Money ke kertas ke, calculate money, anda namakan dengan betul ya. Okey, so kalau dia adalah ada value, dia kena store dalam, dalam value ni. Okey, value supaya nanti dia boleh accumulate. Okey, di dalam level 0 dia keluarkan slug kan dalam validate payment. So kat sini lepas dia calculate, dia sudah tengok ini money punya parameter. Okey, dia maaf, kat sini dia akan validate money sama ada money itu adalah wang kertas ataupun benda yang bukan wang. Okey, dia akan keluarkan slug kat sini. Okey, ini adalah benda yang ada dekat level 0 tadi. So anda cuba pecahkan. Okey, so anda perlu memecahkan di sini. Okey, so dia store value. Okey, yang kedua, okey, so di sini 1.3. Okey, dia adalah accumulate payment. Okey. Okey, dia ada value dia. Money punya value kat sini ataupun okey, ni dia nak memastikan. Okey, accumulate payment. Lepas tu dia nak mengesahkan, so dia akan masukkan ke dalam data store berapa jumlah payment yang customer tu bayar supaya nanti operator datang dia boleh check ada short ke tak. Contoh customer dah beli 100 barang, harga semuanya 100,000 rupiah. So bila orang tu datang, operator datang, dia akan check dalam data store. Okey, berapa jualan hari itu sepanjang 1 minggu. Dia datang 1 minggu sekali, dia tengok dalam data store ni ada 100,000 rupiah. Ya, so bila dia collect duit tu, dia nak memastikan duit yang dia bawa balik itu adalah 100,000 rupiah. Contoh. Okey. So di dalam ini, dia sudah ada value. Okey. So selepas dia masukkan semua value ini, dia mesti dia kena deposit lah, deposit money tu di dalam dia punya peti. Okey, ini adalah dia punya peti lah. Dalam vending machine kan ada peti simpan duit supaya orang tu
Okey, dia sama ada value ni dia akan simpan di dalam dalam ni, dia dalam bentuk bentuk yang dalam peti itu. Okey, so tak perlu data store kerana dia adalah physical. Okey, duit yang betul. Data store hanya menyimpan data sahaja. Ini dia menyimpan data. So nanti kalau operator datang ambil duit ni, so dia akan check jumlah duit yang customer beli ni sama atau tidak. Macam tu. Okey, ini adalah teknik-teknik dia. Okey, dia akan deposit money. Saya rasa itu sahaja. Okey, untuk pelajaran benda ini. Okey, dan hanya pecahkan macam ini saja. Itu 1.1, 1.3, ini adalah 1.4. Okey, di dalam level 1 hingga level N, level 1, level 2 dan level 3, kebiasaannya bubble ni akan sentiasa berkurangan. Okey, contoh level 0 tadi kita ada 6 bubble. Okey, level 1 kita dah ada 4 bubble sahaja. Mungkin level 2 dia akan ada 3, level 2, level 4 dia akan ada 2 bubble. Dia makin mengecil, makin mengecil. Okey, contoh kat sini. Okey, apa yang anda rasa perlu dipecahkan? Okey, so yang ini orang fahamlah validate money. Bila dia validate, dia akan keluarkan slug, dia akan compare, so dia akan keluarkan value. Yang ni accumulate payment ni hanyalah pengiraan. So anda tak perlu nak detailkan. Calculate ni tak perlu, orang faham. Orang tengok calculate money, okey, orang dah faham. Okey, trade-nya untuk menghabiskan ataupun level mana yang kita rasa sudah cukup. Okey, yang pertama, okey, dia punya dalam slide ada, tapi saya terangkan. Okey, customer sudah faham ataupun client sistem kita sudah faham. Okey, sudah faham proses. Jikalau customer sudah faham proses, jikalau client kita sudah faham prosesnya di level 0, anda tidak perlu pecahkan lagi. Jikalau client tak faham, anda perlu pecahkan ke lagi level 1, level 2, level 3, level 4. Okey, so ini adalah aturannya ya. Okey, macam mana hendak memastikan dia sudah tidak perlu pecahkan lagi. Jikalau customer sudah memahami di level 0 atau level 1, cukup. Okey, anda tidak perlu pergi ke detail. Satu lagi, banyak data, banyak proses sudah masuk ke data store. Okey, faham tak? Ini data store di sini makin banyak. Okey, ini ada 3 data store. Maksudnya kebanyakan proses sudah masuk ke dalam data store. Dia sudah masuk ke database. Maksudnya bila dah masuk ke database, perkara itu sudah cukup detail. So dia hendak ke penghujung sudah. Okey, yang ketiga, okey, sudah masuk dah ke data store. Okey, bubble ataupun proses yang bulat-bulat itu makin berkurangan. Okey. Jadi jika dia makin berkurang, contohnya tinggal 1 hingga 2 bubble. Katakan ini level 2. Okey, level 2 1.11, 1.12. Itu sahaja prosesnya. Okey, maksudnya okey, proses tu sudah nak habis. Okey, katakan level 2 sudah jadi 2 bubble, maksudnya inilah proses yang terakhir. Anda tidak perlu nak pecahkan lagi. Itu sahaja pengajaran data flow diagram pada chapter 4. Saya harap adik-adik semua memahami bagaimana untuk memodelkan DFD diagram anda. Ya adik-adik, okey, kita jumpa lagi di dalam pengajian yang seterusnya. Terima kasih kerana perhatian anda. Okey, harap korang enjoy ya. Okey, terima kasih.